Alright guys, so saya tahu banyak gila orang tanya saya pasal suplemen apa yang sebenarnya paling penting kalau lah korang cuma ada bajet yang sikit dan korang tanya suplemen apa yang patut ambil untuk korang start dapatkan muscle yang besar kat gym. So hari ni saya nak share satu suplemen yang back up by research yang bagi saya adalah suplemen yang patut korang beli sebelum korang beli protein powder. So bagi saya, jom saya tunjuk korang suplemen apa yang korang patut dapatkan ni. Bukan ni. Suplemen ni adalah tak lain tak bukan Creatine. Sebab tu guys, saya just nak bawa korang jalan sikit video ni supaya tak boring kan. Jadi saya sambil bawa korang jalan, kita pergi ke gym dulu. Okay guys, so sebenarnya saya letak dulu dekat stand. So kita sambung balik. Saya dah set up lampu. So guys, tak tahu korang nampak ke tak, tapi serius silau gila dia mata aku kat sini pasang lampu spotlight kena mata. Tapi saya nak continue pasal creatine. So apa tu creatine? Sebenarnya creatine adalah kalau daripada sumber makanan yang natural, kita biasanya boleh dapat creatine daripada daging, daripada beef. Tapi masalahnya ketika kalau kita ambil daripada daging, kita hanya dapat sebahagian kecil sahaja sumber creatine tu. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita memang kena ambil suplemen sebagai makanan tambahan untuk kita dapatkan extra creatine. Saya akan letak kat sini berapa banyak creatine yang korang perlu dapatkan kalau korang nak makan daging. Korang cubalah kalau korang memang boleh makan daging sebanyak tu. Tapi bagusnya creatine adalah dia murah. Creatine dia murah dan dia boleh tahan lama. Contohnya macam yang ini adalah brand USN. Saya tak tahu bila D-Gym nak sponsor. Aiman, hello. Kalau USN nak sponsor saya pre-workout, saya dah habis pre-workout. Okay, tolonglah sponsor USN Malaysia. Okay, protein ni dia ada 100 servings guys. Dia ada 100 serving. Gila bapak murah korang kena beli suplemen creatine ni. Kalau korang dah start gym, korang rasa korang macam tak ada progress, korang belum pernah dengar bab creatine, korang dah tengok video ni, tolonglah beli creatine. Bagi tahu dekat DJ ni, korang tengok video Sabar Din Suhaimi supaya diorang sponsor saya bagi video ni. Okay, mata diorang nak sponsor pre-workout, nanti saya buat review korang pre-workout, okay. Dan ambil creatine, berapa banyak creatine, yang ni saya akan cover. Macam mana cara nak ambil creatine. Creatine, cara dia, pengambilan dia adalah, sebelum tu saya nak bagi tahu dulu apakah fungsi creatine. Okey, kalau dalam video sebelum ni saya ada cerita juga bab creatine ni. Fungsi creatine tak lain tak bukan, yang pertama adalah dia bantu kita untuk proses recovery. Jadi orang yang ambil creatine, kalau based on research, memang dia bantu. Ada kajian mengatakan bahawa kalau kita ambil creatine, kita akan less muscle soreness. Maksudnya badan kita lebih cepat recover, kita akan lebih kurang cramp dan sebagainya. Jadi memang creatine di satu sisi adalah dia bagus untuk bantu muscle recovery. Yang kedua adalah creatine membantu kita untuk naikkan kita punya overall strength. Jadi kalau korang ambil creatine, korang akan dapat significant. Korang akan boleh rasa, kalau korang ambil sebagai pre-workout, korang akan rasa yang sewaktu korang training, korang akan rasa strength korang meningkat. Ini saya punya personal experience jugalah. Sebab tu saya berani recommend kepada korang untuk ambil creatine. Jadi creatine memang akan bantu kita punya performance di dalam gym. Dan saya akan cuba letak sini, korang boleh tengok situ. So, saya cakap based on research, bukan cakap sewenang-wenangnya. Jadi creatine membantu untuk muscle recovery. Kedua, dia membantu korang untuk menaikkan strength. Yang ketiga, dia membantu menaikkan muscle size ataupun muscle lah secara overall. Jadi creatine kalau di-combine dengan protein, so korang beli protein dan korang beli creatine, korang combine dua-dua, InsyaAllah badan korang akan naik drastically. Saya berani jamin. Kalau korang belum pernah try creatine, lepas sebulan, InsyaAllah kalau korang timbang, korang ikut cara yang betul, korang akan Okay. So macam mana cara nak ambil creatine? So dalam creatine ni, dia ada istilah tau, dia panggil sebagai loading phase. Okay, ini yang benda pro sikit saya beritahu. Loading phase tu apa? Sebenarnya badan kita ni dia store, ataupun kita boleh cakap kalau bahasa mudahnya, dia simpan creatine dalam badan kita. Jadi loading phase ni dia membantu untuk meningkatkan ataupun mempercepatkan simpanan creatine tu dalam badan kita. Jadi loading phase cara dia adalah kita boleh ambil
sehingga 20 gram sehari. Cara dia, satu scoop kreatin adalah 5 gram. Jadi korang perlu ambil 4 scoop sehari. Pagi, korang boleh ambil pagi. Lepas tu korang boleh ambil sebelum workout, ambil after workout, kemudian korang ambil time korang dinner. Jadi korang kena bahagikan sepanjang hari 4 kali. Kalau korang nak guna timing sendiri pun boleh lah, tapi saya tak recommend ambil time. Jangan ambil 4 ataupun 4 serving tu sekali serentak, okay? Sebab satu serving 5 gram, korang perlu ambil 20 gram sehari selama sehingga 5 atau 7 hari. Kemudian lepas 5 atau 7 hari, korang hanya perlu maintenance phase. Okay, maintenance phase ni adalah korang just ambil boleh ambil sehingga 10 gram sehari, tapi saya hanya recommend 5 gram sehari korang dah cukup. Okay, 5 gram sehari kalau korang ambil selepas workout, ataupun korang nak ambil kalau korang tak ada pre-workout, korang ambil sebelum workout. Atau kalau korang dah ada pre-workout, so korang tak boleh kreatin, post-workout korang dah minum protein, korang busy sangat, ambil time pagi. Jadi tak ada masalah, sebab memang ada kajian mengatakan tak kisah korang nak ambil timing selepas workout, sebelum workout, ataupun just ambil pagi. Macam saya, kalau sebelum ni saya memang ambil pagi je. Pagi selalu saya buat macam liquid meal. Saya blend protein, saya masukkan kreatin, saya terus minum dan terus pergi kerja. Which is saya dah lama tak buat lah. So ni yang baru nak buat comeback ni, baru nak register gym. Siapa dah follow saya di Instagram, tahulah saya tengah nak register gym kan sekarang ni. Dan saya pun dah update sebelum ni, saya ada big project yang upcoming. Korang doa-doakan, dan saya akan update daripada masa ke masa. So kita orang tengah busy sebenarnya ni dengan lab test, dengan meeting. Kucing ni kan sorry guys, ada kucing. Kucing ni teman saya malam-malam. Kalau nak buat video macam ni, cuak guys, kat sini gelap. Okay, so apa lagi tadi? Saya dah bagi tahu pasal loading phase, pasal maintenance phase. Dan make sure kalau korang ambil kreatin adalah korang kena minum air banyak lah. Yes, kalau korang tak ambil kreatin pun korang kena minum air banyak juga kalau korang nak sihat. Jadi ambil kreatin ni make sure korang just minum extra, mungkin 2 liter ke 3 liter sehari, untuk korang maksimiskan effectiveness kreatin ni. Okay, so selain tu saya nak bagi tahu, just nak ada info. Hati-hati dengan pemilihan kreatin. Satu, kerana make sure kreatin yang korang pilih adalah kreatin yang, ada juga kreatin yang tidak halal. Jadi pastikan kreatin korang tu adalah manufacturer dia adalah Muslim manufacturer, ataupun kreatin tu ada certification halal. Yang kedua adalah tak perlu korang nak beli kreatin yang fancy-fancy, okay? Kreatin yang macam canggih-canggih ataupun nama pelik-pelik. Jadi memang kalau based on research, biasanya kreatin yang digunakan dalam kajian-kajian yang efektif tu adalah kreatin jenis kreatin monohydrate sahaja. Jadi korang perlu beli kreatin monohydrate, dan kreatin monohydrate ni murah, tak mahal. Jadi korang saving duit, beli yang tak ada flavor, sebab korang boleh minum mix dengan apa-apa saja. Selalunya saya akan minum dengan whey protein ataupun apa-apa jenis protein yang korang prefer. Itu saja guys, video kali ini, malam ni adalah video tentang pasal kreatin. Sebab sebelum ni saya pernah janji macam mana cara nak ambil kreatin yang betul, mengikut kajian. Dan ramai rupa-rupanya orang newbie yang tak tahu pasal kreatin ni, dia first time dengar suplemen kreatin. So saya recommend korang beli kreatin, dapatkan kreatin. Jangan lupa untuk subscribe guys. Jangan lupa subscribe, channel ni akan ada banyak giveaway. Dan giveaway yang latest ni saya dah pilih pun, dia dalam video setelah ni, iaitu Sum Part 2. Video Sum ni panjang, saya akan ambil masa lama. Video ni just edit dekat phone saja. Sejumpa dekat video akan datang, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.